Okey, Assalamualaikum. Okey, jadi hari ini kita akan buat satu ulang kaji berkaitan dengan penukaran unit sesuatu nombor. Okey, jadi untuk menukar unit satu nombor, kita kena tahu satu perkara yang penting, iaitu bentuk piawai. Apa fungsi bentuk piawai ini? Adalah fungsi dia untuk meringkaskan nilai yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Jadi bentuk piawai ni dia mestilah dalam bentuk A darab 10 kuasa N. A itu adalah sebarang nombor antara nombor 1 hingga nombor 9. Manakala N adalah sebarang nombor positif ataupun negatif. Okey, contohnya kita boleh tengok kat sini. Tengok contoh 1 juta. 1 juta kita boleh tulis dalam bentuk yang lebih ringkas, iaitu 1 darab 10 kuasa 7. Okey, kita lihat contohnya. Okey, kat sini contohnya. Okey, kita tengok macam mana cikgu menyelesaikan contoh tersebut. Okey, jadi macam mana kita nak ubah dalam bentuk piawai? Jadi kita tahu bentuk piawai mestilah ada darab 10 kuasa apa? Nombor antara nombor 1 hingga nombor 9, 10 dan kuasa berapa. Jadi yang pertama sekali kita tengok soalan, ada titik perpuluhan ataupun tidak. Jadi kalau kat contoh nombor 1, tiada titik perpuluhan. Jadi kalau tiada titik perpuluhan, kita bermula dari nombor yang paling belakang. Okey, daripada nombor paling belakang, kita lompat ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita tinggalkan nombor 6 di depan. Tak nombor 6 di depan. Kemudian baru kita letak titik di sini. Sebab apa? Kita mesti ada satu nombor di hadapan. Okey, jadi kita akan dapat sama dengan 6.4. Okey, jadi nombor kosong di belakang kita tak perlu tulis, kita hanya tulis 6.4 sahaja. Okey, jadi kita akan dapat 6.4 darab 10 kuasa berapa? Jadi kita tengok berapa kali kita lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 kali kita lompat bermakna ini adalah kuasa 9. Jadi ingat, kita lompat daripada belakang ke hadapan. Jadi kalau kita lompat ke hadapan, nilai kuasa kita mestilah positif. Jadi kita lihat kat sini, ini adalah positif 9. Itu saja. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia mempunyai titik perpuluhan. Jadi kalau dia mempunyai titik perpuluhan, kita bermula daripada titik perpuluhan dan kita pergi ke arah nombor yang bukan sifar. Jadi mana ini adalah nombor bukan sifar. Bermula daripada titik sini, kita lompat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita letakkan titik di hadapan nombor 4. Okey, nombor 4.5. bentuk piawai mesti ada darab 10. Kuasa berapa? Berapa kali kita lompat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali lompat bermakna kuasa 7. Tapi kita lompat ke arah belakang. Jadi lompat ke belakang bermakna nilai dia adalah negatif. Jadi kat sini adalah negatif 7 kilometer. Itu. Contohnya 10 kuasa 12, kita boleh tulis dalam bentuk imbuhan tera, ataupun simbol dia adalah T besar. 10 kuasa 9 giga, itu G, simbol dia adalah G besar. Okey, dan berikutnya lah. Okey, imbuhan kita ada tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Ini semua adalah imbuhan dan ini adalah simbol-simbol bagi imbuhan. Okey, jadi kita tengok contoh bagi imbuhan. Contohnya
Kalau 100 km, kita boleh tulis dalam bentuk imbuhan 100 km. 300 teragram, kita boleh tulis 300 Tg. Okey, dan seterusnya lah. Okey, jadi kita akan tengok kepada penukaran unit. Jadi kita masuk kepada topik yang sebenarnya kita nak belajar, iaitu penukaran unit. Okey, jadi dalam penukaran unit ni kita ada 3 jenis penukaran unit. Yang jenis penukaran unit yang pertama adalah unit berimbuhan kepada unit tanpa imbuhan. Contohnya kilometer. Ini adalah kita panggil sebagai unit berimbuhan. Kenapa kita panggil sebagai unit berimbuhan? Kerana terlihat kat sini ada kilometer. Okey, ada kilometer. Jadi kalau ada kilo ini adalah imbuhan. Jadi bermakna dia adalah unit berimbuhan kepada unit tanpa imbuhan. Jadi kalau lihat kat sini hanyalah ada unit sahaja, meter, tanpa ada imbuhan. Jadi kita akan tunjukkan contoh penukaran unit berimbuhan kepada unit tanpa imbuhan. Okey, kat sini kita tengok contoh penukaran unit berimbuhan. Tengok M ini di depan ini mewakili sebagai mili. M di belakang adalah unit meter. Jadi ini adalah milimeter. Jadi kita lihat kat sini adalah 1.25. Kita tulis saja 1.25. Okey, meter. Jadi kita perlu lihat berapakah nilai mili tersebut. Okey, jadi mili adalah 10 kuasa negatif 3. Jadi kita yang tulis di sini adalah 1.25 darab 10 kuasa negatif 3. Itu sahaja jawapan. Okey, contoh yang kedua, 3.88 NS. N ini adalah imbuhan, S ini adalah unit. N ini mewakili nano. Okey, jadi kita lihat nilai bagi nano. N nano. Jadi nilai dia adalah 10 kuasa negatif 9. Jadi kita hanya tulis di sini. Okey. Jadi 3.88 darab dengan 10 kuasa nano adalah negatif 9. Ini dia adalah saat. Okey, contoh yang ketiga, 6.22 mg. M ini adalah imbuhan, G ini adalah unit. Jadi M, kita tengok nilai M berapa. Nilai M adalah mega. Mega nilai dia adalah kuasa 10 kuasa 6. Jadi tulis saja 6.22 darab 10 kuasa 6 gram. Seterusnya contoh yang keempat. Okey, kita lihat di sini, ini adalah K. K kecil ini mewakili kilo, K besar ini mewakili Kelvin. Jadi kita nak tukar pada unit Kelvin sahaja. Okey, jadi kita tengok nilai imbuhan dia adalah kilo. Okey, K. Nilai imbuhan K adalah 10 kuasa 3. Jadi tukarkan sahaja 0.000057 darab 10 kuasa 3. Okey, tetapi perlu diingat bahawa kita perlu menulis jawapan dalam bentuk piawai. Okey, ini belum lagi bentuk piawai, jadi kita tukarkan dalam bentuk piawai
start daripada titik permulaan, kita lompat pergi ke nombor bukan sifar 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan dapat 5.7 darab 10 kuasa. Okey, berapa kali kita lompat? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kali lompatan kita lompat ke arah belakang. Jadi makna yang asalnya adalah 10 kuasa 3. Jadi bila kita lompat ke belakang, kita mestilah tolak. Berapa kali lompat? 4 kali lompat. Okey. Jadi jawapan akhir kau akan dapat 5.7 darab 10 kuasa negatif 1. Okey, itu jawapan dia. Okey, pertukaran unit yang kedua. Okey, iaitu daripada unit tanpa imbuhan kepada unit berimbuhan. Jadi kalau sebelum ni kita belajar pertukaran yang pertama, iaitu daripada unit berimbuhan kepada unit tanpa imbuhan. Jadi kalau unit berimbuhan kepada unit tanpa imbuhan, kita melakukan operasi darab. Jadi kita lihat kat sini, ya, semua ini di darab. Okey. Jadi yang kedua adalah pertukaran unit daripada unit tanpa imbuhan kepada unit berimbuhan. Jadi kat sini kita akan lakukan operasi bahagi. Okey, contoh pertukaran unit tanpa imbuhan kepada berimbuhan. Contohnya meter. Okey, meter tiada imbuhan. Kemudian kita nak tukarkan kepada unit sentimeter. Senti adalah imbuhan, meter adalah unit. Jadi ini adalah imbuhan. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, jadi contoh yang pertama, 0.5 ampere kita tukar kepada mikroampere. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, sekarang kita ada 0.5. Jadi kita daripada ampere nak tukar kepada unit mikroampere. Jadi kita lihat kepada unit mikro. Berapakah nilai unit mikro? Kita lihat balik pada nota kita. Unit mikro. Okey, mikro. Mikro adalah 10 kuasa negatif 6. Okey, jadi kita lihat kat sini, kalau operasi pertukaran unit tanpa imbuhan kepada unit berimbuhan, kita melakukan operasi bahagi. Jadi kita bahagikan dengan 10 kuasa negatif 6 ampere. Okey, tapi ini masih lagi belum siap. Okey, kita mesti naikkan 10 ini ke atas. Okey, jadi nak naikkan 10 ini ke atas senang saja. Tengok step yang ditunjukkan, 0.5. Bila kita naikkan 10 ke atas, dia akan jadi darab 10 kuasa. Okey, simbol kuasa ini akan berubah. Kalau kita naikkan dia ke atas, simbol unit negatif akan jadi positif 6 mikroampere. Okey, tapi ini masih lagi belum siap kerana kita perlu mesti tulis dalam bentuk piawai. Jadi bermakna kita kena gerakkan satu titik ke hadapan, kita akan dapat 5.0 darab 10 kuasa. Okey, kita titik bergerak ke belakang. Maksudnya kita kena tolak. Berapa kali lompat? 1 kali lompat. Jadi mana? 6 tolak 1. So, ampere. Kita akan dapat semula 5.0 dan 10 kuasa 5 mikroampere. Itu dapat dia. Okey, contoh yang kedua. Daripada unit saat kepada mili saat. Okey, jadi 3600. Okey, ini adalah mili. Okey, jadi kita tengok berapakah nilai mili.
nilai mili adalah 10 negatif 3. 10 negatif 3. Jadi maknanya kita kena bahagikan dengan 10 negatif 3 mili saat. Okey, jadi step yang kedua, kita mesti naikkan 10 kuasa negatif 3 ini ke atas. Jadi kita akan dapat 3600. 10 naik ke atas, dia akan jadi darab 10 kuasa. Simbol kuasa dia, kalau kat sini negatif, dia akan jadi positif 3 mili saat. Tapi masih lagi belum siap, kita mesti tulis dalam bentuk piawai. Okey, kita ambil daripada hujung. Sebab ini tak ada titik permulaan, kita ambil daripada hujung, gerakkan ke depan 1, 2, 3. Okey, jadi titik bergerak dari belakang ke depan. Jadi ini adalah tambah. Jadi tambah berapa? 1, 2, 3. Jadi makna 3.600 darab dengan 10 kuasa 3 tambah dengan 3 kali lompat, tambah 3 kali lompat meter mili saat. Jadi kamu akan dapat sama dengan 3.600 darab 10 kuasa 6 mili saat. Contoh yang kedua. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Daripada 1000 gram kepada kilogram. Okey, jadi kita lihat kat sini 1000 gram. Okey, jadi kita kena bagikan dengan kilogram. Kita lihat nilai kilo berapa. Kilo adalah 10 kuasa 3. Jadi 10 kuasa 3 bagikan dengan 10 kuasa 3 kilo. Jadi kita kena naikkan 10 ke atas. Jadi kita akan dapat 1000 darab 10 kuasa. Jadi bila kita gerakkan 10 naik ke atas, kalau kat sini kuasa dia positif, simbol dia mesti bertukar akan jadi negatif 3 kilogram. Okey, selesai itu kita kena tulis dalam bentuk piawai. Ini tak ada titik permulaan, jadi mula pada belakang 1, 2, 3. Jadi kita akan dapat 1.0 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, kita gerak berapa ke depan? Bergerak ke depan sebanyak ditambah 1, 2, 3. Jadi kita tambah 3 kg. Jadi kita akan dapat sama dengan 1.0 darab 10 kuasa 0 kg, ataupun kita boleh tulis dalam bentuk 1.0 kg. Itu jawapan dia. Contoh yang ketiga. Okey, contoh yang keempat. 237 Kelvin kita tukarkan kepada tera Kelvin. Jadi mana 237 bagi dengan, okey, kita lihat tera. Tera nilai dia adalah 10 kuasa 12. 10 kita bagikan dengan 10 kuasa 12 tera Kelvin. Naikkan 10 ke atas, dia akan jadi 237 darab 10 kuasa 12 ini adalah positif 12. Bila kita naik ke atas, dia akan jadi simbol negatif 12 TK. Okey, kemudian kita kena tulis dalam bentuk piawai daripada belakang 1, 2. Jadi 2.37 darab 10 kuasa negatif 12. Okey, titik bergerak ke depan, maknanya kita kena tambah. Tambah berapa? 1, 2. Tambah 2 TK. Jadi kita akan dapat sama dengan 2.37 darab 10 kuasa negatif 10
3. Okey, pertukaran unit yang ketiga iaitu daripada unit berimbuhan kepada unit berimbuhan yang lain. Okey, contohnya adalah daripada nanometer kita tukarkan kepada unit kilometer. Okey, imbuhan nano kita tukar kepada unit imbuhan kilo. Okey, jadi macam mana nak buat? Kita akan lihat dulu penjelasan macam mana. Okey, unit berimbuhan kepada unit berimbuhan, dia adalah gabungan kepada pertukaran unit yang pertama dan yang kedua yang telah kita belajar itu, iaitu daripada unit berimbuhan kita kena tukar kepada unit tanpa imbuhan, kemudian kena tukarkan balik kepada unit berimbuhan yang lain. Okey, jadi kita ada dua step sebab dia adalah gabungan antara dua step yang pertama dan yang kedua. Okey, contohnya 4.33 mili saat kepada nano saat. Jadi step yang pertama, okey, step yang pertama kita kena tukarkan daripada mili saat kepada unit tanpa imbuhan. Jadi 4.33 mili. Okey, kita lihat nilai mili adalah 10 negatif 3. Okey, jadi kita kena tukarkan daripada unit berimbuhan kepada tanpa imbuhan. Okey, jadi untuk tukarkan unit berimbuhan kepada tanpa imbuhan, kita kena lakukan operasi darab. Jadi 4.33 mili. Mili adalah 10 kuasa negatif 3. Jadi 4.33 darab 10 kuasa negatif 3 saat. Jadi ini adalah unit tanpa imbuhan. Kemudian kita kena tukar kepada unit berimbuhan yang lain, itu nano saat. Jadi kita lihat nilai nano. Berapakah nilai nano? Nano adalah 10 negatif 9. Jadi 10 negatif 9. Jadi kita tahu daripada unit tanpa imbuhan kepada berimbuhan, kita kena lakukan operasi bahagi. Jadi mana 4.33 darab 10 negatif 3 per dengan 10 kuasa negatif 9 nano saat. Lakukan hukum indeks. Hukum indeks 4.33 darab dengan 10. Okey, kita lihat kat sini pun adalah asas 10, ini pun asas 10. Jadi kita gabungkan dia terus, negatif 3. Okey, ini adalah operasi bahagi. Jadi operasi bahagi kita kena tolak negatif 9. Okey, jadi nano saat. Jadi kita akan dapat 4.33 darab 10 negatif 3 tambah 9 nano saat sama dengan 4.33 darab 10 kuasa 6 nano saat. Contoh yang kedua. Okey, 1.23 giga saat kepada desi saat. Okey, step yang pertama A. Okey, kita kena tukarkan daripada unit berimbuhan kepada tanpa imbuhan dulu. Okey, 1.23 giga. Okey, kita tengok nilai giga. Giga adalah 10 kuasa 9. 10 kuasa 9 kita kena darabkan dengan 10 kuasa 9. Okey, saat. Okey, sekarang kita akan dapat unit tanpa imbuhan. Step yang kedua, kita tukarkan daripada unit tanpa imbuhan kepada unit berimbuhan. Itu kita nak buat operasi bahagi. 1.23 darab 10 kuasa 9 kita nak tukar kepada desi. Kita lihat desi. Desi adalah 10 negatif 1. Okey, 10 negatif 1 kita kena bagikan dengan 10 negatif 1 desi. Okey, jadi 1.23. Okey, kita gunakan hukum indeks. Ini asas 10, ini asas 10. Kita gabungkan dia bersama darab 10 kuasa 9. Ini operasi bahagi. Kita tolak negatif 1.
TC. Jadi kita akan dapat sama 1.23 darab 10 kuasa 10 TC.